Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد. Barisan pentadbiran Masjid Al-Mujahidin, para imam dan bilal, tuan-tuan guru, alim ulama, para asatidzah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terima kasih kepada Masjid Mujahidin yang menjemput saya untuk berkuliah subuh pada pagi ini. Walaupun saya ini bukanlah seorang yang layak pun dan ataupun bukanlah seorang yang berilmu pun, tapi apabila diundang, mudah-mudahan dapat sama-sama kita berkongsi sedikit apa yang Allah SWT permudahkan untuk kita sampaikan. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini hari Tasu'a, besok Ashura. Saya percaya ramai di kalangan kita yang dah berpuasa pada hari ini, yang mana Nabi SAW berazam untuk berpuasa pada hari Tasu'a. Tasu'a daripada perkataan Tis'a, 9 kan? 9. Lepas tu kalau Tasya yang ke-9, 9 nombor angka 9 itu Tis'a, yang ke-9 itu Tasya. Tapi dia datang Tasu'a. Ada 2 wazan saja. Yang atas wazan ni Tasu'a, satu lagi Ashura. Kalau tuan-tuan mengaji bahasa Arab, sedikit jangan cuba tukar-tukar pula lagi. Sama ni pergi tukar Samuna pula, sama pergi tukar Sabuha pula. Tak ada. 2 tu saja yang atas wazan tu. Tasu'a, Ashura. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada kita berpuasa pada hari dan berpuasa pada besok hari yang Rasulullah SAW memberikan pengetahuan kepada kita bahawa sebab kita mengharapkan bahawa dengan berpuasa pada hari Ashura itu diampunkan dosa setahun yang lalu, insyaAllah. Walaupun begitu, kuliah subuh saya pada pagi ini bukanlah membicarakan tentang Tasu'a ataupun Ashura. Itu barangkali Maidah Ustaz dan membicarakannya. Saya dijemput dan dicadangkan untuk menyampaikan kuliah hadis atau membacakan hadis. Jadi hadis apa-apa lah, hadis apa-apa lah, sebab ini bukan kuliah usri, ini sedang ijazah kan. Sebelum daripada itu, terlebih dahulu saya bertaaruf diri saya. Saya ni dengan Masjid Mujahidin ni, saya biasa kadang-kadang saya singgah, tapi kebelakangan ataupun setahun 2 ni saya jarang lah. Dulu kan 5-6 tahun dahulu saya kadang-kadang saya singgah di masjid ini dan saya makruf lah Masjid Mujahidin ini, tak jauh pun. Saya duduk di bandar utama aja, tetapi jarang singgah sekarang ni sebab apabila dilantik sebagai imam di masjid bandar utama, dilantik walaupun tak buat layak, dah kata pergi mesyuarat agung kan. Bila pergi mesyuarat agung, dilantik dalam AGM, itu imam yang dilantik lah kan. So imam dilantik ni tak tahulah politik atau politik, Wallahu'alam lah. Jadi memegang, memikul tanggungjawab sebagai imam tu sampai sekarang, dan insyaAllah mungkin dalam sebulan 2 lagi ada AGM, tak tahulah dilantik atau tidak, Wallahu'alam. So bila dilantik tu kenapa kita perlu juga belajar lah kan. So bila belajar itu, alhamdulillah telah dimudahkan. Kalau ditanya saya soalan-soalan apa tu tekan sampai ke tiang tu, tak tahu. Boleh jadi tak jadi, Wallahu'alam. Baik, itu sedikit latar belakang kerjaya sementara sekarang.
Dari sudut latar belakang, saya ini asal orang Kedah, tapi menetap di KL ni dan selama ni lama dah. Cuma dia minta maaf, lidah tak ubah juga. Tu minta maaf, tak boleh nak ubah juga. Pasal dulu, zaman dulu, kalau orang datang ke KL atau Selangor ni, orang balik ya, orang cakap aju KL. Tapi sekarang, bila orang datang ke KL ni, orang KL aju cakap orang luar. So sekarang ni, lagi dah tak ada nak ubah kan. Orang KL pun cakap dah cakap Kelantan, macam-macam kan. Baik, jadi nama saya Muhammad Ramzi bin Omar, berkahwin, anak 6 orang. Dari sudut pendidikan, zaman dulu 30 tahun yang dulu, mengaji tak sungguh-sungguh. Jujur cakap, mengaji tak sungguh-sungguh. So kerana mengaji tak sungguh-sungguh, jadi kat ustaz kata tak ada ulama. Di Azhar pada lebih kurang 30 tahun yang dahulu kan. Kalau mengaji sungguh-sungguh boleh jadi ulama kan. Tapi kerana kita ialah zaman muda kan, banyak kita mereka buang masa kan. Bila tua-tua ni lah barulah nak menyesal kan. Tapi tak apalah. Biasanya tahap level seseorang tu bila ada satu tempat pun kadang-kadang makmumnya pun sama level juga lah dengan imamnya. Allahuakbar kan. Jadi tuan-tuan, BA-nya di Azhar dan MA-nya di Universiti Malaya. Baik. Jadi saya teruskanlah dalam masa yang diberikan kepada saya, dipahamkan kepada saya 7-10 onti. Kalau tak onti itu mungkin takut tuan-tuan gelisah kan. Jadi saya cuba. Apa hadis yang kita nak bicarakan pada hari ini? Saya memilih hadis 40 yang masyhur. Mungkin tuan-tuan dah biasa belajar, tapi tak apa, kita boleh kaji hadis yang keempat dalam Matan Arba'in oleh Imam Nawawi itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maksudnya, sesungguhnya setiap kejadian seorang daripada kamu itu dihimpunkan benih lelaki dan wanita dalam perut ibunya selama 40 hari nutfah sperma, air mani. Kemudian setelah 40 hari nutfah dalam bentuk air mani berlaku hubungan suami isteri atau lelaki dan perempuan, maka bercampurlah air mani lelaki dan perempuan selama dalam 40 hari bertakung dalam rahim wanita. Thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik. Kemudian bertukar menjadi segumpal darah 40 hari pula. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik. 40 hari seterusnya pula bertukar pula menjadi seketul daging lembut. Daging lembut macam dikunyah-kunyah. Sebab itu daripada perkataan madghah, mudghatan itu daripada perkataan madghah, kunyah. Maknanya daging itu daging lembut macam boleh dikunyah-kunyah. Maknanya 40, 120 hari. Thumma yursalu ilaihi al-malak. Bila dah selesai 3 kali 40, maka diutuskan seorang malaikat
fayanfukhu fihi ruh, lalu malaikat tadi meniupkan pada janin tadi ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan kepada malaikat tadi supaya mencatatkan 4 kalimat. 4 kalimat ni kita katakan title besar lah, di bawahnya banyaklah subtitle yang lain, iaitulah title tajuk kehidupan kita semasa berada di sejak lahir sampailah kepada kembalinya kita kepada Allah SWT, syurga ataupun neraka. Kita punya skrip kehidupan kita itu telah pun ada. Maka diperintahkan kepada malaikat tadi tulis 4 kalimat yang paling asasnya, yang di bawahnya akan adalah pecahan-pecahannya, iaitu bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Rezeki dah tulis dah cukup dah ada, dah ditetapkan usaha ke mana pun, macam itulah kita. Kalau secuba tidak akan menjadi sekantang, betul kan? Lupa dah kata Allah kan, kalau secuba tidak akan menjadi sekantang, yang orang tua kata dulu betul. Tapi sebahagian daripada orang dia faham tak betul, dia kritik lah cakap orang tua dulu kan, dia kritik lah. So dia kritik dia, ini seolah-olah macam melemahkan kita daripada berdaya usaha kan. Tapi hak yang orang tua dulu cakap mungkin inspirasi daripada ajaran yang ulama sampaikan kepada mereka bercakapkan tentang takdir. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun tersurat, maka demikianlah kan. Kita usaha macam mana pun tetap takdir kita begitu, cumanya kita tak diberitahu rahsia takdir kita, dan kita diminta berusaha sebagaimana para sahabat ataupun sebagian sahabat pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fima al-amal, wahai Rasulullah, kalau itu kita ada amal apa, dah ada tulis semua dah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'malu kullun muyassar lima khuliqa lahu. Beramal sudahlah, tak usah tanya banyak, tak usah selidiki, tak usah bongkar, bukan dibuka rahsia tentang takdir itu kepada kita, kerana kamu semua dipermudahkan untuk apa dia diciptakan, untuk apa dia dijadikan. Dia dijadikan sebagai orang masjid lah, bermudah jalan dia sampai ke masjid. Kalau dia bukan orang masjid, payah jalan dia nak sampai ke masjid. Maka kita jangan persoalkan apa akan jadi, kerana kita tak tahu. Kita buat sebagaimana yang diperintahkan kita buat, itulah taklif syara. Baik, menulis rezekinya, kemudian amalihi, kerja buat dia, apa aktiviti dia, apa kerja dia, apa profession dia, kesemua itu telah pun disuratkan, tersurat, ditulis lagi oleh malaikat. Ketika mana janin dalam rahim itu dah tulis dah, sebelum itu dalam rekod lauh mahfuz dah ada dah, kemudian tulis lagi untuk suhuf catatan para malaikat yang menguruskan. Kemudian wa ajalihi, ditulis tentang ajalnya, telah pun disuratkan tentang ajalnya. Dia tidak akan terlewat sedetik ataupun terhawal sedetik pun. Mungkin tuan-tuan ada yang mengetahui bahawa ni Bilal kami muda lagi, 22 tahun. Bilal kami masih bandar utama, baru ada seminggu lebih meninggal dunia. Petangnya masuk hospital kerana asma, jika asma dia kan, masuk hospital petang, terkejut. Kita mendengar berita terkejut, pukul 4 pagi dah pun meninggal dunia kan. Baru saja berkahwin 7 bulan. Jadi tak ada siapa boleh tahu tentang ajal. Bila dia datang, dia tak kira tua, dia tak kira muda, dia tak kira sihat, dia tak kira sakit. Yang sihat pun mati, yang sakit pun boleh jadi lambat lagi dia mati. Wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id, kemudian dituliskan oleh malaikat tadi, ia ni akhirnya akan jadi orang yang malang ke ataupun orang yang berbahagia. Syaqi, malang ni maknanya ahli neraka lah, berbahagia maknanya ahli syurga lah. Maka Nabi SAW meneruskan lagi dengan sumpah, walladhi nafsi biyadihi, wallahi alladhi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah,
ada di kalangan kamu ini yang berperangai bertingkah laku sebagaimana amalan ahli syurga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Tinggal lagi sehasta saja dia dengan syurga itu. Fayasbiqu alaihi alkitab. Bahkan ya, suratan rekod takdir itu telah mendahului. Fayamalu bi'amali ahli nar. Lalu dia bertukar, bertingkah laku, berperangai sebagaimana perangai ahli neraka. Hujung-hujung hayat boleh berubah. Wa'ayazubillah. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Dia berperangai seperti mana perangai ahli neraka, walaupun sebelum itu sepanjang hidupnya perangai ahli syurga, tapi hujung-hujung ayat bertukar jadi perangai ahli neraka pula. Fayadkhuluha, mati dia dalam keadaan itu, maka masuk dia ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada di kalangan kamu yang berperangai seperti mana perangai ahli neraka, sehingga akan lagi sehasta antaranya dengan neraka, maknanya tak lama dah nak mati. Maka fayasbiqu alaihi alkitab, telah pun terdahulu suratan Allah, kitab takdir kepadanya itu, bahwasanya dia ahli syurga. Fayamalu bi'amali ahli jannah, dia pun beramal dengan amal ahli syurga. Fayadkhuluha, maka masuk dia ke dalam syurga. Tuan-tuan, dalam hadis ini kita yang pertamanya, selain daripada menyebutkan tentang period atau tempoh kejadian janin dalam kandungan ibunya 40 itu zahir daripada hadis. Ada juga sebahagian daripada syurah hadis yang mensyarahkan hadis ulama, ada juga sebahagian mereka yang menguraikan dengan maksud 40 itu semuanya dalam 40, bukan semua dalam 40. Maknanya sperma pun dalam tempoh 40 itu, alaqah pun dalam tempoh 40 itu, dan mudghah pun dalam tempoh 40 itu. Tapi yang majoritinya berdasarkan kepada zahir, iaitulah 40 sperma, 40 gumpalan darah, dan 40 ketulan daging. Tuan-tuan, tak apalah, sebab saya sebut begitu takut ada orang dia buat perbandingan di antara fakta sains dan sebagainya kan. Oh, ini kontradik dengan sains ke apa semua. Kita betul kalau kontradik, lalu kita pun nak cari supaya tak ulang sebab sama dengan sains. Belum tentu sains itu ukuran dia sama, Allah Alam kan. Tapi kalau betul kata sains bukan kurang daripada itu lagi, kita betul bahawasanya di kalangan syurah hadis, ulama hadis ada dua huraian tentang maksud 40 itu. Baik. Kemudian bila kita tengok kepada hadis ini, maka yang key utama dia ialah tentang apa yang tersurat tentang untuk nasib kita tu, untuk nasib kita yang telah pun tersurat. So dalam satu riwayat yang lain menyebutkan malaikat tadi bila diperintahkan kepadanya mencatatkan tentang 4 perkara asas anak Adam ini, dia tanya kepada Allah, bila masuknya sperma ataupun air mani lelaki dan perempuan itu, malaikat ada semua malaikat yang bertugas untuk menguruskan rahim itu bertanya kepada Allah, apakah nak dijadikan ataupun tidak, adakah sempurna ataupun tidak, sempurnakah ataupun keluar cacatkah, tak cukup istimewakah dan sebagainya. Bagaimana tentang rezekinya, bagaimana tentang amalnya dan seterusnya ditanya oleh malaikat itu. Maka Allah Ta'ala kata pergi ke Lauh Mahfuz, ambil rekod dan catatkan. Maka itu sebagai hadis menguraikan itu maksud malaikat yang mencatat dalam rahim itu, dia pergi ambil salinan daripada rekod yang telah pun ada, ketetapan yang telah pun ada di Lauh Mahfuz. So bila kita tengok kepada hadis ini, kita pun jadi orang mukmin itu dia begitu sifatnya. Dia kena berada di persimpangan antara dua. Satu takut, satu harap. Kita kena duduk di tengah-tengah itu. Tak boleh confident sangat kan? Tak boleh sampai putus asa. Tak boleh sampai putus asa sampai kita Allah tak ampunlah aku pada dosa. Tak boleh. Kan itu masuk dalam orang yang yasmir rahmatillah, orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Itu pun dosa besar kalau berputus asa daripada rahmat Allah. Tapi ada satu hiburan buat kita dan satu terbelakang juga kepada orang-orang yang menjadikan hadis ini sebagai hujah. Tengoklah orang masjid tu, walaupun setiap hari datang masjid belum tentu lagi saya, walaupun setiap hari pergi mana maksiat belum tentu
boleh juga jadikan hujah begitu. Sebab ada riwayat yang lain yang menyebutkan innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fi ma yabdu linnas. Sesungguhnya ada orang yang dia beramal dengan amal ahli syurga itu seperti yang zahir pada pandangan mata orang. Kan? Jadi kalau begitu kita boleh ambil hadis ni yang tadi kita takut-takut ni, tapi kena skip dia takut tu, jangan buang langsung takut tu. Kita kena ada takut tu. Kita takut tergelincir terbabak hujung-hujung ayat ni. Tapi sebagai satu hiburan kena ambil juga. Iaitulah tanya dalam hati kita, kita buat amal kita ini, kita ni ikhlas sungguh ke ataupun kita hanya nak memamerkan kepada orang? Karena riwayat itu menyebutkan ada orang dia beramal dengan amal ahli syurga tu pada zahir saja orang nampak, pada batin orang tak tahu. Nanti kalau begitu keadaannya, dalam batinnya, dalam di hatinya lain daripada apa yang dizahirkan oleh perbuatannya, dia akan terzahir sendiri di hujung-hujung ayatnya. Kan? Maka bertukar dia menunjukkan hakikat sebenar yang tersembunyi di dalam batinnya itu. Jadi oleh kerana itu kita tetap sebagai orang mukmin ini tanya dalam diri kita, betulkah aku ni, ikhlaskah aku ini, sama tak batin dan zahir aku? So kalau masih ada lagi lempang-lempang ataupun kecacatan-kecacatan dalam batin kita yang tidak menyamai perbuatan baik yang kita zahirkan itu, kita masih lagi boleh tampung. Sebab itu kita ni selalu bercakap-cakap dengan Allah yang orang tak perasan. Jadilah kamu ramai di kalangan ketika mana sunyi. Sebagian daripada sufi bukan begitu. Apa maksud jadikanlah kamu ramai ketika sunyi? Iaitulah waktu kita tak ada orang pun, kita ini ramai kita rasa ni malaikat kiri kanan, duduk cantik kita kan, yang menyaksikan kita di kalangan para malaikat. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyaksikan dan mengetahui segala tindakan kita zahir dan batin. Dan kita bila itu kita pun tak rasa sunyi, kita rasa ramai. Bahkan kita boleh lagi berinteraksi, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam batin kita. Ya Allah, ya Tuhanku, tadi aku bercakap dengan orang tetap baik, cakap terajak, cakap dia nampak, ujung aku nampak, riak aku, ya Allah, minta ampun ya Allah. Kita buat satu dosa batin yang orang tak tahu, dan kita pun istighfar kepada Allah yang orang tak tahu juga. Dah. Ni yang depan ni cakap entahkah ada ujung, entahkah ada riaknya, kena istighfar banyak dalam hati lah. Orang tak tahu pun ujung kan, ujung dia. Ujung tu pasan diri, pasan, kagum diri sendiri. Riak nak tunjuk-tunjuk orang lah kan. Jadi dua-dua tu orang riak barangkali boleh kelihatan, tapi ujung ni orang tak pasan, orang tak tahu kan. Jadi tandingan dia, lawan dia ialah lawan balik dalam hati kita lah. Waktu tu timbul saja perasaan kagum pada diri sendiri, perasan pada diri sendiri, cepat-cepat bercakap balik dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, perasan diri, aku kagum diri sendiri, ya Allah, minta ampun ya Allah. Sabar, minta tahu kan. Kita kagum seorang-seorang pun orang tak tahu, kita minta ampun seorang-seorang pun orang tak tahu. Jadi itulah apa yang kita sebagai orang Muslim, orang mukmin patut lakukan, berperang zahir dan batin ini dalam melawan runtunan nafsu kita. Baik. Masa tak banyak lagi lah. Baik. Maka saya nak masuk tentang bila ada hadis ini bagi tahu tentang bahawasanya kita ini semua telah disuratkan begitu, maka timbul satu persoalan dalam minda kita tentang takdir Allah. Itulah sebagaimana para sahabat pun, sebagai sahabat tanya Nabi itu, kalau begitu Rasulullah beramal kan ada tertulis, Nabi kita beramal saja, jangan fikir banyak beramal. Kullu muyassar lima khuliqa lahu. Apa yang disuruh kita buat, apa yang dilarang kita tinggal. Maka tahap beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu supaya nak mendekatkan kepada kefahaman, kita ambil 4 martabat, 4 tahap. Iaitulah yang pertamanya, iaitulah kita beriman dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Kemudian kita yakin dan beriman dan percaya dengan masyiatullah nafizah wa qudratuhu al-syamilah. Kehendak Allah yang terjadi dan kudrat Allah SWT yang tidak ada had dan batasnya. Kita kena beriman tu kan.
Yang pertamanya, ilmu. Kita kena meyakini dan percaya bahawa Allah SWT Maha mengetahui. Yang keduanya, setiap yang berlaku itu dia tak akan berlaku dengan sendirinya, mesti dengan ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berlaku sendiri dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, itulah Allah Subhanahu wa taala kitabah fi lauhil mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menyuratkan, merekodkan apa yang bakal terjadi itu dalam satu tempat rekod yang induknya yang dinamakan sebagai lauh mahfuz. Kemudian yang keempatnya, berlakulah apa yang telah tersurat berdasarkan kepada pengetahuan Allah, berdasarkan kepada kehendak kudrah Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana dicantikkan, direkodkan, akhirnya berlakulah akhirnya pertemuan kita pada hari ini telah boleh direkodkan dahulu. Ada contoh berlakulah kan. Walaupun saya pun tak jaga, kata saya nak berkuliah di Masjid Mujahid ini, tapi suratan Allah dah begitu kan, suratan Allah begitu, maka berlakulah. Baik, kalaulah seseorang kita buat andaian orang kafir lah kan, orang kafir kan, kalau di akhirat nanti lalu dia nak persoalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bila telah pun dikumpulkan di padang mahsyar, akhirnya tahu untuk nasib yang akan masuk neraka. Contoh wahai Allah, mengapa ini saya nak beri satu dialog yang berlaku di antara Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dengan bekas gurunya Al-Jubai. Bekas gurunya Al-Jubai yang juga bapa tirinya sebelum beliau keluar daripada mazhab Mu'tazilah dan memusnahkan ataupun melawan pegangan Mu'tazilah, dan dia jadi mujaddid Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, dia pernah berdialog dengan bapa tirinya Al-Jubai tentang kes 3 orang, kadang-kadang kes 3 orang. Dia tanya kepada Al-Jubai, 3 orang, seorang mati kecil. Contoh pernah dengar ni, saya kira tak pernah dengar tapi tak baru pulang lagi. Seorang mati kecil, kemudian seorang mati dewasa sebagai orang yang beriman, kemudian seorang lagi mati dewasa kafir. So bagaimanakah kedudukan kembalinya mereka 3 nanti apabila ada mati nanti, macam mana? Maka kata Al-Jubai, hak yang mati, yang dimati dewasa beriman itu surga. Yang mati dewasa kafir itu neraka. Tu yang mati kecil tu, dia fil manzilati bainal manzilatain. Dia duduk tengah-tengah, syurga pun tidak, neraka pun tidak. Kan? Ini di antara bibit awal yang Abu Hasan Asy'ari keluar reject mazhab Mu'tazilah ni kan. Syurga pun tidak, neraka pun tidak. Lalu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari tanya kepada Al-Jubai, bagaimana buat andaian ini, hipotesis akal saja, hipotesis akal, buat andaian bagaimanakah kalaulah anak yang kecil ini, dia ditanya, dihagi Allah SWT, ditanya oleh Allah SWT, wahai Tuhanku, aku ni masuk syurga pun tak boleh, masuk neraka pun tak boleh. Neraka ni kita maulah kan, syurga pun tak boleh, neraka tak maulah, tak apa, ada masalah, tapi syurga tak boleh masuk. Sedangkan orang tu yang dewasa, dia mati mukmin tu, dia masuk syurga. Mengapa engkau tidak hidupkan aku, bagi aku balik, kemudian aku kena taklif, kemudian aku beramal soleh, aku masuk syurga? Pasal kau tak buat macam tu? Ini pembahasan akal dulu kan. Maka kata Al-Jubai, dia jawab kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, Allah boleh jawab begini, aku tahu kemaslahatan kamu, kebaikan apa untuk kamu, kerana itu aku jaga kemaslahatan untuk kamu. Kalau kamu besar pun kamu tak akan buat macam tu, kamu akan meneraka, baik aku matikan kamu kecil. Bukan Allah kata gitu. Ini dia orang buat andai-andai kan, Jadi okey, tak apa.
Tanya balik Imam Ghazali Syarif, kalau begitu hak yang lelaki dewasa masuk syurga tu dia tak tanya apa, tu tak apa. Ni hak yang masuk neraka ni. Kalau begitu, yang lelaki dewasa yang masuk neraka ni, kalau dia tanya Allah, dia tanya Allah, wahai Tuhanku, mengapa tidak engkau matikan aku masa kecil? Kan? Mengapa engkau tidak matikan aku masa kecil, supaya aku tak sampai usia taklif mukallaf, taklah menderhaka kepada kamu, tak kufur kepada kamu, dan taklah masuk ke dalam neraka. Tak masuk juga tak apalah, tapi tak masuk neraka. Kan? Kalau waktu tanya kepada Allah itu, macam mana? Bukan Allah tak boleh jawab, Al-Jubahi tak boleh jawab. Al-Jubahi kedu tak boleh jawab. Kan? Sebab apa? Sebab mereka satu daripada faham dalam Mu'tazilah ini, Allah buat yang aslah, yang terlebih baik saja. Kan? Sebab itu kita ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik buruk semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pada adabnya kita jangan sebut. Adab jangan sebut. Jangan kita sebut kecuali fi mahalli ta'lim, kecuali pada tempat belajar. Pada tempat belajar tak boleh kita sebut. Kalau tempat sema-sema kosong jangan kita sebut. Ini tempat taklim tak boleh kita sebut ni. Tempat mengajar kita sebut. Ini anjing, babi, apa semua ni. Ini semua Allah buat semua ni. Itu adab, jahat adab. Memang hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala buat benda tu kan. Ini orang ni berzina apa semua ni Allah Taala jangan sebut begitu. Memang tak semua itu dalam surat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan iradat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi adabnya kita tak boleh sebut macam itu kecuali pada tempat belajar. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ajar kita dalam Al-Quran, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Tentang kisah jin, Allah Ta'ala hikayatkan tentang jin yang memberitahu kami ini tak tahu pun asyarrun urida biman fil ard, apakah dikehendaki yang buruk untuk mereka yang berada di bumi itu, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun Tuhan mereka menghendaki yang baik. Tengok ayat tu, bila buruk dia tak sebut Tuhan menghendaki. Adakah dikehendaki keburukan di bumi? Tapi bila baik, Allah Ta'ala ajar kita, adakah Tuhan menghendaki yang baik? So itu mengajak kita adab kita dalam melafazkan kata-kata berhubung dengan apa juga pun. Kalau berhubung dengan ketuhanan, maka kita kena jaga adabnya. Baik. Jadi begitulah orang Mu'tazilah ini, mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala ini buat yang terbaik saja kan. Jadi kita sama ada baik, sama ada buruk, semua itu adalah suratan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak tahu rahsia dia. Yang kita tak tahu rahsia dia, walaupun baik dan buruk semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita mesti yakin, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali takkan berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Dan dia tidak menghendaki kezaliman, dan dia memang bukan zalim. Dia tidak zalim. Kan? So kita yakin itu. Cumanya akal kita tak sampai pasal dia ni masuk neraka. Kan? Padahal dia lahir tu dari kecil. Cumanya dia tak ada orang mengajar dia saja, tapi selalu tuduh orang. Tak pernah pula dia kacau orang, tak pernah juga dia buat benda-benda yang salah, dia undang-undang semua. Bahkan selalu tuduh orang banyak pun. NGO sana, NGO sini, bantu sana, bantu sini. Tapi dia tak beriman. Tapi kerana dia tak beriman itu, maka dia masuk neraka. Pasal apa dia masuk neraka? Kan? Kita soal pula tentang keadilan itu kan. Kita tak tahu. Kita ukuran tahu kita ni berdasarkan apa yang pernah kita rasa dalam diri saja. Apa yang kita rasa dalam diri itu semasa kita berada di dunia ini sajalah. Kan? Selain daripada itu, sebelum kita datang ke dunia ini, kita tahukah apa yang berlaku di alam roh sana? Kita tak tahu. Kita tahukah ada tak komunikasi antara roh dengan Allah SWT, ada tak berlaku penderakaan dan sebagainya? Kita tak tahu. Kita ukur apa yang ada di alam dunia ini saja. Maka kita oleh kerana takdir itu kita tidak mengetahui. Kita meyakini bahwasanya kesemua dengan kehendak Allah SWT, tetapi Allah tidak sama sekali menzalimi hamba-hambanya. Cuma kita tahu ataupun tidak, terserah kepada Allah SWT. Nanti orang yang bila dimasukkan ke dalam neraka, Al-Quran merakamkan tak ada seorang pun yang kata, wahai Tuhan kami duk mencari dalam neraka, pasal apa tak beritahu dulu?
semua mengaku, ya kami memang betul lah kami buat salah, betul salah. Dalam duk kena bakar, tak betul pun tetap mengaku kami salah. Tak ada lah kata. Alah-alah dah kena bakar, tak keluar kan, nak maki kan, nak kata apa, nak kata kami tak pernah pun diberi pengatahuan ni, tak patut pun ni. Tak ada, mereka tak kata begitu. Mereka kata betul, kami salah. Pasal apa mereka mengaku betul? Kerana telah ternyata pada ketika itu betulnya salah mereka. Cuma hanya di dunia ni tak ternyata, tak tahu lagi. Kan? Jadi balik tadi, kita beriman dengan tahap itu, iaitulah kalaulah orang kafir itu dia bertanya, wahai kamu buat apa jadikan dia begini. Kita buat andaian, saya buat andaian, ini andaian tau. Andaian macam mana Imam Abu Hasan Asy'ari dia buat itu, dia buat andaian kan. Jangan pula tuan-tuan kata ini sabda Rasul kan. Dia buat andaian untuk mendekat ke kepahaman. Maka kita katakan daripada awal ilmu pengetahuan Allah SWT, kita kena beriman Allah SWT mengetahui, Allah SWT Maha berkehendak, berkuasa. Allah catatkan di Lauh Mahfuz dan berlaku, akhirnya berlaku. Tak berlaku itulah mungkin orang bersoalkan, buat apa Allah jadikan berlaku begini, buat apa tak jadikan berlaku begini, mengapa tentukan dia masuk neraka, mengapa tak tentukan dia masuk syurga. Ini andaian kita buat. Allah kita tahu andaian Allah lah. Kita sudah dijawab. Kita kata sebab Allah SWT telah pun ketiga telah pun menulis, telah pun menyuratkan di Lauh Mahfuz dan surat dah nak macam dah surat dah. Bila sampai ke sini, boleh dia bersoal lagi tak? Boleh lagi. Dia bersoal lagi. Dia tanya, buat surat begitu? Mengapa tak suratkan dia orang baik? Mengapa suratkan dia orang jahat? Boleh soal lagi kan? Ini banyak tanya soalnya ni. Kita naik satu lagi. Allah Ta'ala dah berkehendak itu, Allah Ta'ala buat begitulah kudrah, iradah kudrah Allah SWT. Dan Allah Ta'ala berkehendak itu. Dia dah buat itu juga. Dia bersoal lagi. Buat apa Allah Ta'ala berkehendak begitu? Buat apa Allah Ta'ala tak berkehendak begini? Tapi orang mungkin jangan tanya soalan itu lah. Ini betul-betulnya kita jangan tanya dulu kan? Maka kita jawab, kita nak habislah teranah kepada kita. Cuma satu lagi yang berhujung daripada ilmu Allah SWT kan? Berhujungnya awal itu ilmu Allah SWT. Maka kita pun kata kepada dia, sebab Allah Ta'ala tahu dah macam mana pun hang tetap ahli neraka. Contoh katakan, tahu dah, Allah Ta'ala tahu dah. Lalu dia nak tanya apa lagi? Dia nak soal lagi. Soalan yang dia tanya, buat apa Allah Ta'ala tahu? Itu tanya soalan bodoh tu kan. Kalau buat apa hang pilih begini, buat apa hang buat begini, buat apa hang tulis begini, buat apa hang jadikan begini. Dan sama-sama kita boleh lagi kan. Bahkan kalau sama-sama kita pun, kalau orang bersoal kepada kita, pasal apa hang tahu? Hang janganlah tahu. Tak ada soalan itu, tak kenal kan. Tak kenal soalan itu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah maha mengetahui tentang seseorang hamba-Nya itu, bahwasanya masir kembalinya nanti ke syurga kan, ke neraka, dan memang dia patut pun, Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Jadi bila sampai itu kita pun Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Kita mengaji ilmu sifat 20 pun kita kalau ta'alluq iradah itu dia berkait juga dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia bukanlah atas dasar kronologi. Karena sifat Allah SWT itu semua qadim. Kita mengaji ilmu sifat 20 kan, qudrah, iradat, ilmu, ayat, sama, pasal, kalam, semua tu kalau ikut 1, 2, 3, 4. Tapi bukan begitu. Yang hakikatnya ialah dia tak ada awal dan akhir, kesemuanya qadim belaka. Tapi untuk ta'akul, orang tahu untuk ta'akul, untuk nak bagi kita guna faham, sebab akal kita ni tak boleh nak cantumkan sekali benda 1, 2, 3 ni letak selamat sekali, akal kita tak boleh, tak mampu kan. Sebab tu kita nombor 1 qudrat, iradah akan ilmu ayat sama usul kalam kan. Baik, habis dah lah 7-10. Saya tu itu 7-10 belum banyak lagi kan. Mudah-mudahan, tapi tak boleh sama sikit lagi tak? Boleh kan? Kalau boleh saya minta izin ni sebab saya diberitahu 7-10 takut tuan-tuan ada program apa. Saya nak pergi dekatkan kepahaman. Cuba dekatkan kepahaman. Baik. Dalam surah Al-A'raf kita pernah baca, kita pernah dengar ayat ini kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin.
Subhanahu wa taala beritahu, Allah Taala mengeluarkan daripada sulbi Adam tu zuriat-zuriat mereka, saya ringkaslah zuriat mereka, kemudian minta mereka semua jadi saksi kepada diri mereka sendiri. Allah Taala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala, semua jawab ya, bahkan kita semua lah. Waktu tu di mana kita? Itu bukan di dunia, waktu tu di alam roh. Maka kita telah mengetahui sama ada yang mukmin, telah mengakui sama ada yang mukmin ataupun yang kafir ataupun yang munafik pada alam roh. Itu semuanya kita berjanji dengan Allah SWT. Maknanya kita berjanji SWT nak mentauhidkan Allah SWT dan menjunjung segala perintah Allah SWT, meninggalkan segala larangannya, semua kita berjanji. Tapi bila kita datang ke bumi ini, kita datang ke dunia ini, kita lupa janji itu. Kita lupa janji itu. Saya nak ringkaskan, bila kita lupa kepada janji itu, kan, adakah dengan sebab lupa itu tak berlaku? Atau dengan sebab tak tahu itu tak berlaku? Berapa banyak perkara kita lupa masa kita di dunia ni, kan? Kita dulu masa kecil-kecil, lahir daripada rumah kita dulu, kecil-kecil, asyik nangis je siang malam, nangis macam Al-Baq tu, kan? Asyik nangis, kan? Jadi bila kita dah besar, diceritakan balik, kita mendapat balik riwayat daripada mak ayah kita ataupun saudara kita, mak mereka kita cerita kita, kamu dulu kecil-kecil nangis siang malam, sungguhkah? Kan, kita sungguhkah? Tapi percaya tak kita? Percaya apa siapa? Sebab yang cerita tu mak ayah kita cerita ni, kita ni. Tapi ingatlah kita? Tak ingat, tak tahu pun kita. So ingat ataupun tidak ingat itu bukan kerana dia tak berlaku. Tapi mengapa kita yakin? Kerana mak ayah kita, mak ayah bapak kita sendiri beritahu. Maka kita yakinlah bahawa kita memang menangis yang malam masa kecil tu. Kalau yang waktu kita lahir ke dunia pun kita tak ingat, apatah lagi waktu kita berada dalam perut mak kita, apatah lagi waktu kita berada di alam roh. Tetapi tak ingat bukan dalil tidak berlaku. Habis itu apakah yang membuatkan kita mesti meyakini benda itu berlaku? Apakah yang membuatkan kita mesti meyakini benda itu berlaku? Kalau kita yakin disebabkan mak ayah kita beritahu, kita yakin orang dekat dengan kita takkan mak ayah kita bohong. Maka kita kena yakin kepada orang yang terlebih baik daripada ibu dan ayah kita, iaitulah Rasul SAW. Terang, Nabi yang sendiri yang beritahu tentang perjanjian kita di alam roh mulai firman yang Allah SWT wahyukan kepadanya. Nabi beritahu kepada kita, walaupun kita tak ingat, cukup percaya Nabi beritahu. Hang dulu dah berjanji dah. Ingat ni, tuan-tuan, saya pengen Indonesia, kita dulu dah berjanji, maka pastikan kita memotakkan janji itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita balik nak pergi contoh, kita balik rumah, oh, telefon ni masuk dalam rumah, kan, letak dekat tempat letak TV. Biasanya kita biasa apa-apa barang kita pun masuk dalam bilik, akan letakkan dalam bilik kita. Pagi besok kita bangun, maka telah termateri dalam pemikiran kita, barang kita apapun balik di rumah kita akan letak dalam bilik, kan? Entah macam mana segala itu kita balik, kita letak dalam TV kat ruang tamu, kan? Maka bila kita pagi esok bangun pagi esok tengok cari telefon kita tak ada. Ini nyawa di zaman ni. Kalau tak ada benda ni, kalau tak ada makan boleh tak ada benda ni, kan? Sama sekali, kan? Tak ada benda ni, cari pun hati kita cari dalam lemari pun tak ada, cari dalam laci tak ada, cari dalam tempat dalam bilik bawah ganti atas bantai bawah bantai tak ada, cari. Akhirnya mula kita nak panas, kan? Nak panas. Ni mesti ni budak-budak ni ada masuk main ke apa kan, dia tak tahu benda ni, kan? Mula kita pun mula ngomong, kan, sebagai seorang bapa yang tegas saja, kita pun mula tanya, siapa ambil telefon ayah? Siapa yang ambil telefon ayah? Dalam rumah ni pantang letak barang dia hilang, letak barang hilang, tak apa kita mula marah, kan? Isteri kita pun kata, cuba tengok elok letak kat mana. Aku letak dalam bilik, aku tahu lah aku letak dalam bilik. Aku letak kat tempat tu, atas meja dalam bilik tu, siapa yang pada-pada ambil pula? Kan. Bapak macam saya ada bukan bapak macam tentu lah. Ui, saya kan. Itu, kalau kita kata gitu, bini kita nak kata apa? Kita kata apa lah, temperature kita dah tinggi lah, kan? Temperature kita dah tinggi. Dalam kita duduk bebek ngomong-ngomong tu, tiba-tiba datang anak kita yang kecil sekali. Biasanya anak-anak yang kecil sekali lah, anak saya kan. Baba, dia pun pegang telefon ni wah, telefon wah. Kita pun tengok ambil telefon. Ambil kat mana? Tu kat depan TV wah, kat depan TV. Baru
pula datang balik ingatan kita itu. Ingatan kita itu datang balik. Padahal yang tersemat dalam fikiran kita dalam bilik. Tapi bila ternyata terbukti, maka datang balik ingatan kita. Betul lah, semalam aku balik baru teringat, aku letak kat dalam TV. Tapi oleh kerana sebagai seorang bapa untuk menjaga wibawa bapaknya, maka kita tak boleh lah kata, oh bapa silap lah. Siapa yang letak dalam TV pula ni? Ya, kita kata macam tu lah kan. Kita tak kata lah saya bapa silap kan. Nah, nanti kalau lah datang pada hari akhirat nanti, bila kita dah datang ke dunia, kita teringat, tiba-tiba bila sampai ke akhirat nanti, orang nak bersoal kepada Allah SWT, tak ada orang beritahu pun kepada kami, tak ada rasul pun datang, tak ada ustaz pun mengajar, tak ada siapa-siapa pun bagi amal orang yang muka kepada kami. Allah Ta'ala itu cukup dengan janji kamu di alam sana. Mana nak ingat, kalau kita mana nak ingat, tiba-tiba kunci ingat tu buka balik dia nak dengar. So bila kunci ingat tu buka balik, kita tak kena nafi lah. Kita pun tahu lah, dia tu betul lah. Entahkah kita di masa di alam roh tu, entahkan, contoh jangan kata sabda Rasulullah saya nampak, entahkan telah berlaku penderhakaan di alam roh lagi sebelum datang ke dunia ni. Allah Ta'ala dah tawar kepada langit dan bumi dan gunung ganang untuk memikul amanah. Pernah dengar ayat tu kan? فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ. Langit, bumi, bukit bukau semuanya tak nak terima amanah itu kerana takut dan gerun. Tetapi manusia menerima amanah itu. So bila manusia menerima amanah itu, innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala sebut manusia itu zalim dan jahil. Mereka terima tawaran untuk memakmurkan, untuk datang ke dunia ini. Mereka terima tawaran. Siapa yang terima tawaran itu? Kita lah yang terima. Kita terima. Kalau kita pilih untuk tidak datang, sebagaimana langit dan bumi dan gunung ganang mereka memilih untuk tidak memikul amanah itu, sebab Allah Ta'ala bukan arahkan, Allah Ta'ala bagi pilihan. Pilihan nak boleh, tak nak boleh. Tetapi manusia pilih untuk menerima. Dalam tafsiran ayat ini, para mufassir menyebutkan apakah amanah itu? Iaitulah amanah itu ditawarkan oleh Allah kepada langit, bumi, gunung ganang. Iaitulah siapa yang sanggup untuk mengikut amanah itu dengan mentaati Allah SWT, maka baginya ganjaran syurga. Dan sesiapa yang melanggar amanah itu, maka sebaliknya akan dihukum, akan disiksa. Itu telah diberitahu di tawaran itu kepada langit, bumi dan manusia semasa kita berada di alam roh kita. Akhirnya semua tolak kecuali manusia terima, dan manusia itu termasuk kita terima. Entahkah ada penyihat, contohnya yang kata Rasul, entahkah ada dalam beberapa ayat itu, dia kata, dia tak boleh datang, kamu tak boleh datang. Contoh, saya nak ingatkan itu, jangan kata ini hadis yang kata, ada yang akar kan. Entahkah ada orang ni, ada kata, kamu tak boleh datang ke bumi, kamu datang ke bumi, jadi apa? Jadi pokok kah, jadi batu kah, jadi binatang kah, apa semua. Kalau datang pun, tak daya. Tak, saya kata enggak, sebab saya nak masuk syurga. Nak masuk syurga, syarat dia kena test dia ada di bumi. Itu syarat nak masuk syurga. Saya kata enggak, tak boleh, aku tak boleh. Saya mampu. Lalu dia challenge dia memang mampu. Kan. Lalu bila datang, ternyata lah bahawasanya dia memang bukan orangnya yang layak. Tapi itu bukan hadis tuan. Itu kalaulah ada yang itu. Benar, katakanlah di alam ruh ada orang yang meneraka kepada Allah, ada orang yang mencapai kepada Allah, ada orang yang kufur kepada Allah SWT, menentang Allah SWT. Maka orang itu patut kalau Allah Ta'ala hukum kan. Kalau itu kamu tak pilih untuk datang, sebab tiba-tiba kamu pilih datang juga pada kamu dah tak layak pun. Tapi cabaran datang juga, kata cukup. Patut tak orang itu dihukum? Patutlah kan. Tapi yang itu tak ada hadis. Okey. So kalau ada yang akan itu kita rasa memang patut kalau kejadian itu berlaku, walaupun itu tidak ada rekod hadis menyebutkan, maka kita kena yakin bahwasanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah bahwasanya Allah ada hujah yang cukup kemas dan cukup kuat kepada sesiapa pun nanti di akhirat nanti. Dia tak akan boleh bertikaikan mengapa pada begini. Hujah Allah lebih kuat, dan bila terjemah kepadanya, ternyata kepadanya apa yang sebenarnya itu, waktu itulah kita dapati terbuka dalam Al-Quran tentang rawangan ratapan ahli neraka. Tak ada pun ayat, tak ada pun menceritakan mereka itu mungkin pasal apa Allah tak bagi hidayah, pasal apa Allah tak ada. Yang ada mereka semuanya mengaku fa'tarafu bizunubihim, semua mengaku mereka. Oleh kerana itu tuan, sebagai kesimpulannya, untuk mendekatkan kepada
beriman dengan qada dan qadar Allah SWT, dan kita tak boleh nak bongkar-bongkar, tak tahu kita kena buat apa yang disuruh saja. Yang malu sebagai Rasulullah kita, yang malu kullu muyassar lima qadar. Kalau buat kerja sudah, beramal sudah, jangan besar lagi, jangan disoalkan lagi. Dan kita kena yakini wa Allahu yuridu zulman lil ibad. Allah SWT tidak sama sekali mengendaki kezaliman kepada hamba-hamba. Jadi sampai sekian itu dulu. Mohon ampun dan maaf sebarang kekeliruan daripada pihak saya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.